sekali-sekala kita nikmati pemandangan kat luar ni okey juga kan? Jangan ke mana-mana. Betul, anda bersama dengan kami di Sembang LZS. Bersama dengan saya Anim Izzati. Untuk perkongsian pada hari ini, kita agak luar biasa sedikit. Sebab apa? Sebab saya berada di pangkalan Sungai Aur. Kita nak mendekati seorang individu yang dahulunya penerima zakat, menerima bantuan daripada Zakat Selangor, dan kini adalah masanya untuk memberi semula kepada mereka yang memerlukan. Bagaimana keluar daripada golongan asnaf? Kisah ini akan dikongsikan bersama dengan anda semua. Jom ikuti kami dalam perkongsian ini. Baiklah, kalau di awal tadi kita dah pun bagi sedikit pengenalan siapa yang kita nak bawakan pada hari ini. Sedikit berbeza suasana di luar ni. Inilah dia di sebelah saya, Encik Sazali Adam Bahar, ataupun lebih dikenali dengan Abang Sab. Kalau anda semua sempat untuk tengok YouTube channel dia, inilah dia Abang Sab bersama dengan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih menerima kunjungan kami di sini, di teratak yang cukup nyaman, cukup indah sekali, tenang berada kat sini. Kita nak mendalami perjalanan Abang Sab lah hari ini, Abang Sab. Mungkin sebelum tu nak kenalkan diri dulu. Siapa sebenarnya yang susuk tubuh di sebalik Sazali Adam Bahar ni? Silakan kongsi dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sazali Adam Bahar, dipanggil dengan nama Abang Sab lah. Di dalam channel saya orang panggil saya Sab lah. Okay, saya adalah salah seorang bekas asnaf Lembaga Zakat Selangor lah. Setelah selama lebih kurang daripada tahun 2012 saya menjadi asnaf, hinggalah 2019 saya keluar daripada asnaf. Itu dia kan, daripada tahun 2012. Inilah sebenarnya kisah yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Daripada berada dalam kepompong asnaf, ada turning point, ada cerita sehinggalah Abang Sab keluar daripada kepompong asnaf itu dan kini memberi semula kepada society ataupun mereka di luar sana. Abang Sab, yang paling best sekali hari ini kita dapat berada di sini, kita nak tahu juga macam mana sejak bila menerima zakat dan apa bantuan yang diterima pada ketika itu. 2012 apa bantuan yang diterima oleh pihak Zakat Selangor pada ketika itu? Okey. Mula-mula saya minta bantuan persekolahan anak lah. Jadi alhamdulillah setelah dapat bantuan sekolah anak, kemudian Pusat Zakat sendiri beri bantuan untuk tahunan, bantuan hari raya lah. Alhamdulillah setelah itu tadi saya cubalah minta bantuan modal berupa sampan dengan enjin. Okey. Alhamdulillah dapatlah. Masa tu tahun bila dapat sampan dengan enjin? Tahun 2012 tu juga. 2012 tu juga. Kalau anda nak tahu, tak tahulah, saya tak pasti nampak ke tak nampak. Inilah bot warna oranye ni kan. Warna oranye ni. Ini bot yang masih ada. Masih boleh pakai. Masih boleh pakai. Turun laut lagi. Alhamdulillah. Memberi rezeki lagi insya-Allah. Berapa tahun dah tu? Hampir 10 tahun lah. Hampir 10 tahun. Okey, kita bercerita tentang kehidupan nelayan sehinggalah kalau tengok di YouTube channel Abang Sab ada kongsikanlah bagaimana kehidupan nelayan berada di kawasan ini kan. Jadi yang paling orang kata sekarang cuaca pun tak berapa nak baik bang Ya, saya. Jadi turun naik pasang surutnya pastinya ada. Mungkin boleh ceritakan keturunan Abang Sab ni memang daripada awal nelayan ke? Macam mana boleh, yalah kehidupan ini bersama-sama kita tengok ramai juga yang berada di pelabuhan ini. Ya, saya ni memang berasal daripada anak pelaut lah. Seorang nelayan, arwah bapak seorang nelayan lah. Jadi di antara adik-beradik yang ramai, sebanyak 12 orang, sayalah yang jadi nelayan sebelum yang mewarisi kerja arwah bapak saya. Okey, berapa anak keberapa? Saya anak yang kelima. Anak yang kelima mewarisi keturunan nelayan orang kata sampai ke saat ini. Kabarnya anak Abang Sab pun nelayan juga. Masya-Allah kan. Okey, selepas dah ada YouTube channel kan, kita nampak perkongsian demi perkongsian yang dilakukan itu adalah apa? Keluarga punya karya ke? Sebab kita difahamkan yang merekod dia bonda, isterinya, yang edit ataupun melakukan suntingan anaknya. Jadi ini macam family business lah. Okey. Itu sebenarnya gini, membuat video channel YouTube ni sebenarnya saya nak suka-sukalah, mula-mula suka-sukalah atas sokongan isteri, atas sokongan anak, sebab beliaulah, sebab anak-anak dan isterilah saya jadi seperti sekarang ni. Kalau tanpa mereka mungkin saya hanya nelayan biasa je lah kata orang kan.
Jadi alhamdulillah, syukur saya kepada Allah SWT berkat usaha dan juga doa semua anak-anak isteri keluarga saya, maka saya berjaya seperti sekarang lah. Okey, bantuan yang diberikan oleh pihak Zakat Selangor merupakan bot pada ketika itu. Kita tahu kalau jadi nelayan ni antara kos yang paling tinggi adalah botnya, penyelenggaraan enjinnya kan. Itu ribuan ringgit juga kan makan ringgit untuk menyelenggara dan sebagainya. Jadi apa perubahan yang berlaku dalam kehidupan Abang Sab sendiri lepas pihak Zakat Selangor bagi bantuan seperti bot ini? Masa sebelum ini cerita sebelum sebelum dia bagi bantuan, memang rasanya agak sulit lah kita untuk mencari nafkah hari-harian turun ke laut tu, sebab kita menggunakan tenaga kudrat untuk berdayung pergi sampan. Maknanya kita tidak pergi lebih jauh lah. Jadi, ada limitasi lah, ada limit lah, takat tu je boleh pergi. Ya. Jadi disebabkan bantuan zakat ni, saya syukur-syukur sangat, berterima kasih sangat kepada Lembaga Zakat Selangor. Dengan sebab bantuan ini, saya lebih jauh lagi boleh mendapatkan tangkapan ikan, lebih jauh pergi, dan hasilnya alhamdulillah. Dan sebab kita menggunakan peralatan yang cukup, bantuan yang dari Lembaga Zakat tadi, maka bolehlah kita untuk sara hidup kita yang lebih ke depan lagi. Okey, bila bermulanya, sebab kalaupun dapat bantuan bot kan, tapi inisiatif daripada Abang Sab sendiri adalah dengan mengadakan YouTube channel. Orang lain mungkin tak terfikir ataupun mungkin kata adalah macam-macam alasan kan, saya tak kreatif lah, saya tak ada ilmu lah dan sebagainya. Apa yang menyebabkan Abang Sab rasa macam okey, kita perlu lakukan sesuatu yang lain selain daripada mengharapkan bantuan saja? Okey, mula-mula begini. Setelah saya mengarungi berliku-liku hidup, kesusahan itu ini kan, setelah dapat bantuan zakat tadi, jadi saya cubalah suatu idea, saya berbincang dengan anak-anak kan. Jadi saya cubalah buat video di Facebook mula-mula lah. Jadi oleh kerana kata anak saya ni editor sekarang lah kan, okey bah kita buat di YouTube lah, sebab YouTube boleh menghasilkan duit. Abah tunjuklah cara Abah di laut, macam mana ke laut itu ini boleh. Saya pun berfikirlah, oh iya, mungkin jangan jalan bantuan ini, kita cubalah usaha supaya kita dapat keluar daripada kepompongan kemiskinan ini sebagai seorang asnaf ni tadilah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan usaha yang kita buat, kita dengan ikhlas hatilah. Betul. Jadi kita berjaya. Ini mencari asbab lah kan, tapi sebenarnya rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Tahun bila yang abang keluar daripada asnaf? Saya keluar daripada asnaf ni pada tahun 2019 lah. Awal kita masa tu dah masa tu dah PKP? Belum. Sebelum PKP lagi. Sebelum PKP. Sebelum PKP. Okey. Lepas PKP tu pastinya struggle juga susah jugalah. Maknanya semua orang terkesan masa PKP. Okey. Masa PKP itulah saya cuba idea macam mana nak cari duit, macam mana nak cari duit dengan usaha yang kita ada ni. Jadi saya cubalah buat konten lebih banyak lagi, konten di YouTube. Jadi masa tu kan nelayan dibolehkan keluar kan. Yalah. Tapi hasilnya pun kita nak jual, tak siapa yang okey. Hasil yang kita dapat tu kita melalui telefon, sebab kita ada konten. Jadi orang tengok Bang Sab, saya nak ikan, dia orang datang ambil lah. Macam nak beli ikan orang yang tertentu lah, macam polis, macam ini orang pegawai, orang kerja kerajaan boleh kan keluar, dia orang ambil lah. Betul. Jadi adalah sekurang-kurangnya rezeki masa PKP tu kan, disebabkan asbabnya Abang Sab post dekat YouTube. Dapat komen ribu-ribu komen. Abang Sab dia punya fans daripada Brunei, Indonesia, Malaysia, apatah lagi kan. Sekarang dah ada 350, dah hampir dah hampir 340,000 subscriber. Nampak dengan konten yang betul juga, dengan keikhlasan hati, konsisten kan, sentiasa ada konten-konten yang menarik. Okey, kita nak cerita juga pasal keluarga lah. Sekarang ni berapa anaknya? Saya ada anak 7. Masya-Allah. Jadi yang mewarisi seorang ni lah. Seorang ni yang mewarisi kehidupan nelayan ini. Macam mana kehidupan di sini? Bagaimana Abang Sab nak cakapkan kita, mungkin ada setengah orang memandang kesusahan kehidupan ni tapi mungkin terlupa ada orang yang lagi susah ni yang sebenarnya melalui liku kehidupan ni. Abang Sab mungkin ada inspirasi nak bagi tahu kepada kita semua. Ya, bagi orang yang susah ni, kiranya susah ni begini, macam di kawasan kita ni sebenarnya
susah tu terpulang pada diri kita sendirilah. Kalau kita mau berusaha, walaupun kita susah, tapi apa yang diberi, apa yang dibagi, kita usahakan, kita keluar daripada kesusahan tu, insya-Allah mudah-mudahanlah kita akan berjaya lah. Sebenarnya usaha itu ajalah. Pesan dari Sab itu ajalah. Ya, itu dia pesan dari Abang Sab kan. Okey, apa perasaan abang dulu menerima zakat? Kan, menerima bantuan setiap bulan, kita tunggu duit, bot pun diberikan dan sebagainya. Sekarang dah ada 2 bot difahamkan, dah mampu untuk beli bot sendiri, dah keluar daripada kepompong asnaf tu. Perasaan tu macam mana? Perasaan alhamdulillah, syukur pada Allah. Perasaan tu amat-amat gembira lah, amat suka hati lah kita kan. Dulu kita ialah mengharap bantuan. Jadi walaupun apa ya, walaupun kita susah dulu, kita tidak minta sana, minta ke sini lah. Semua hanya satu, kita mohon minta pada zakat ajalah kan. Jadi alhamdulillah setelah kita dapat berusaha, nawaitu kita innamal a'maluna binniyat, niat di dalam hati, Allah akan buka rezeki kita. Doa pada Allah, angkat darjat kita, insya-Allah kita akan diangkat darjat kan? Janji usaha, nawaitu, niat, doa. Betul, macam mana pun berada dalam kesusahan itu pasti ada jalan yang ada jalan. Janji berusaha. Betul, jangan kita putus asa sebelum kita mencuba Abang Sab ya. Ya, betul. Okey, sebab kita dah tahu juga, sebab sebelum ni Abang Sab kata Abang Sab bawa sampan. Macam tadilah sebelum kita bersama berbual bersama dengan penonton ni, Abang Sab ada cerita yang ada kejadian yang berlaku. Abang Sab sampai pernah karam ya? Ya, pernah. Mungkin nak ceritakan sikit macam mana pengalaman tu sikitlah sebelum kita menyambung pada segmen yang seterusnya kan. Okey. Dulu sebelum saya dapat bantuan daripada zakat ni, sampan yang ada ni, dulu saya ada sebuah sampan kayu sebuah sampan kayu yang saya menggunakan tenaga kudrat saya untuk bergerak mencari rezeki lah. Jadi di saat itu mungkin nasib kurang baik lah kan. Jadi angin kuat, pada malam tu saya karam lah dengan ribut dengan sampan kecil nanti. Jadi dengan keadaan itu kita ribut, tapi Allah Ta'ala masih panjang usia, saya boleh selamat berenang ke tepi, tarik lagi sampan tu lagi. Alhamdulillah lah kita selamat. Kemudian itulah saya teruskan jugalah penghidupan tu tadi. Alhamdulillah. Sampailah saya dibantu dak zakat. Saya betul-betul terima kasih banyaklah. Saya boleh macam mana orang rasa, kita boleh rasa kan. Betul. Sembang LZS masih lagi bersama dengan anda semua. Kali ini kita di luar bersama dengan Encik Sab kita ataupun Abang Sab. Macam tadi kita dah banyak cerita juga kita dah kongsi dekat penonton-penonton kita macam mana perjalanan Abang Sab. Okey, kali ini kita nak tanya juga, macam setahu kita mereka yang nak keluar daripada asnaf ini, mereka ada prosedur tertentu lah. Maknanya kena hubungi pihak zakat dan sebagainya kan, mengatakan yang kena kemaskini status untuk kata kita nak keluar daripada golongan asnaf. Jadi macam cerita Abang Sab sendiri macam mana? Macam mana bermulanya perjalanan Abang Sab keluar daripada golongan asnaf? Sebenarnya gini, masa tu saya dapat panggilan daripada Lembaga Zakat Selangor. Okey. Dia ustaz suruh kemaskini lah, suruh datang pejabat lah kan, suruh kemaskini balik. Setiap tahun kita kena kemaskini kan. Jadi pada saat itu saya rasa hati saya terbuka untuk membagi tahu bahwasanya saya ingin keluar daripada asnaf. Jadi saya terus direct cakap bahwasanya saya nak keluar daripada asnaf lah. Terus Lembaga Zakat Selangor bercakap, mengapa nak keluar? Apakah Abang Zali ni dah boleh membayar zakat ke? Kata dia kan. Saya bagi tahu dia, buat masa ni alhamdulillah syukur pada Allah, pendapatan saya dengan bantuan zakat saya usahakan, jadi kiranya sudah boleh sara hidup anak saya, untuk sekolah dia, untuk rumah apa semua sudah cukup, alhamdulillah sudah mampu. Jadi maka saya
terdetik di hati. Nawaitu saya dulu bila saya dah boleh sara hidup anak saya maka saya keluarlah daripada Asnaf. Yelah, sebab boleh je kalau kita kata kita duduk diam je lah kan. Maknanya terima je zakat. Dah halang-halang tu zakat nak bantu, kita boleh diam dan terima saja. Tapi Abang Sab bagi saya gambaran yang berbeza dari sudut perspektif Abang Sab sendiri. Maknanya bila rasa macam kita dah layak untuk membayar, kita telefon, kita keluar daripada golongan Asnaf tu kan. Itu antara satu yang macam mungkin kita perlu kongsi bersama lah penonton-penonton di luar sana ada hari ini. Apa yang menjadi pegangan Abang Sab dalam kehidupan ni? Sebab bila melihat kepada Abang Sab melayani kehidupan walaupun dengan kesusahan, dengan apa yang adanya ni, mungkin ada satu pegangan yang Abang Sab bawa ke mana-mana. Inilah yang Abang Sab pegang sampai bila? Okey, itu sebenarnya nawaitu kita lah. Sebab niat kita yang ikhlas, niat kita kepada Allah Ta'ala bila kita sudah diberi sesuatu kepada kita, seperti Ustaz Zakat bagi kita bantuan, kita minta bantuan tu tadi. Nawaitu dalam hati, bila saya sudah dibantu maka berjanji pada Allah, ya Allah angkatlah darjat saya, insya-Allah saya pula akan membantu. Jadi niat saya tu sudah dikabulkan Allah. Jadi kita tidak bolehlah mungkir pada janji tadi. Jadi kita berpegang kepada prinsip seperti itulah. Jadi kita pegang kepada prinsip tu, bahawasanya kita sudah berjaya maka kita keluarlah. Jadi maka dengan usaha yang telah kita buat selama ni, kita berjaya, jadi kita keluar, maka mungkin Allah Ta'ala lagi perluaskan rezeki kita. Betul kan, disebabkan kita punya tindakan macam tu. Sebab Abang Sab keluar daripada tempat ni, tempat Abang Sab yang kosong tu dapat bantu orang lain lagi. Bantu orang lain. Jadi niat di hati begitulah. Betul, insya-Allah. Tempat kita ni orang lain mungkin lebih memerlukan lah. Betul. Okey, sekarang ni kita ada 2 bot kan? Abang Sab ada 2 bot yang menjadi nelayan, Abang Sab dengan anak lah. Jadi macam mana rutin harian tu? Keluar turun laut ni berapa kali dalam setiap hari memang akan keluar lah. Melihat pada cuaca. Dia tengok keadaan cuaca lah. Kalau nak dikirakan turun ke laut ni kita hari-hari lah. Tapi bila cuaca tak menentu ni, kadang-kadang pun dalam 1 bulan tu 20 hari mesti ada. Okey, mesti itu kira targetnya. Target dia. Sebulan 20 hari 20 mesti hari. Kena turun. Kita tengok juga YouTube Abang Sab kan. Memang menarik lah, banyak juga cerita-cerita, konten-konten. Tapi agak dah lama jugalah kita tak tengok konten yang terbaru. Okay. Dia macam kalau YouTuber ni, dia bila dah famous, dia macam senyap sekejap. Tak adalah gurau je. Apa cerita? Mungkin tengah tunggu konten yang terbaru ke macam mana? Okey, sebenarnya macam ni. Disebabkan mungkin ramai peminat di luar sana, peminat YouTube SAB mungkin sudah tahu perkembangan dia, sebab editor kita ni baru kahwin. Jadi kita bagi dia rehat dululah. Pengantin baru. Itu dia. Jadi kita tunggu dia jadi pengantin lama, nanti dia sambung kerja. InsyaAllah, mudah-mudahan. Banyak lagi konten yang dinanti-nantikan lah. Jadi disebab itulah kita hadkan sekejap, bagi dia rehat dulu. Sebab ni bukannya senang kerja editor ni kan. Jadi kita tidak nak pening-peningkan masalah. Jadi kita bagi dia rehat, insya-Allah mudah-mudahan start bulan ni kita jalan balik lah. Okey, apa hala tuju lepas ni YouTube channel SAB? Maknanya mungkin ada pembaharuan nak dibuat ke? Ada lagi konten-konten lain dari sisi ataupun sudut yang berbeza nak dipersembahkan kepada subscriber SAB? InsyaAllah mudah-mudahan saya akan buat lagi seperti nak memajukan lagi lah channel saya ni. Saya akan buat macam konten pertandingan memancing. InsyaAllah mudah-mudahan dalam masa... Jadi menghimpunkan ramai nelayan juga lah. Ramai nelayan lah. InsyaAllah mudah-mudahan saya akan buat. InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik juga. Mana tahu usaha-usaha ni dia akan buka peluang kepada ramai lagi kan? Ya. Okey, bila keadaan dah jadi macam gini, Abang Sab pun dah famous dekat YouTube. Apatah lagi ni dah masuk YouTube Lembaga Zakat Selangor. Ramai lagi yang tengok kan. Makin lama makin dikenali. Menjadi inspirasi. Jaga. Tengok dia suka senyum je daripada awal sampai sekarang. Dia senyum je. Okey, bila macam ni apa reaksi keluarga? Isterinya, anak-anak, saudara mara, apa mereka bagi respon? Apa kata mereka? Kata mereka sebelum dengan sesudah tu keluarga kita sama sajalah. Sama saja apa. Mungkin saya pun merasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Dengan rezeki yang saya dapat pun saya boleh membantu saudara, anak-anak macam itulah. Betul-betul kan? Dia tak macam anak pergi sekolah, bapa awak tu YouTuber famous kan? Tak ada, anak-anak pergi sekolah dia tak ada. Tak
ada. Dia orang pun tanyalah, dia orang ada juga Ada. cikgu-cikgu pun ikut juga channel kita. Ya, cikgu-cikgu pun ada ikut juga. Ya, kalau di tempat sekolah anak semua ikutlah. Ya, nampak kan. Semua ikut juga. Dia satu kebanggaan jugalah kan. Nak tak nak kita kata inilah yang walaupun sekecil-kecil usaha ni bila dia bagi kepada keluarga satu impak yang besar juga terhadap perkembangan dan sebagainya kan, insya-Allah. Supaya anak-anak mungkin tidak ada lagi dalam golongan asnaf tu kan. InsyaAllah, Jadi mudah-mudahan. jadi anak-anak pun dah tahu untuk macam mana cari duit sendiri. Terutama sekali mereka yang editor tu lah kan. Dia pun dah ada bahagian dia sendiri untuk YouTube channel. Katanya dia pun dah ada YouTube channel. Bukan yang itu, anak dara saya. Dah ada YouTube channel juga. Ya. Apa konten dia buat? Konten bagaimana memasak. Jadi konten sedikit-sedikit pun ke laut saya bawa juga. Campur-campur lah. Jadi ada followers, pengikut Ada. yang sama juga. Jadi mungkin ini antara peluangnya lah kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada tak nelayan-nelayan yang macam mengikuti jejak langkah Abang Sab? Bila tengok Abang Sab dah ada YouTube channel, dah famous kan. Nelayan-nelayan ni pun mungkin yalah mereka ada perasaan ingin mencuba apa yang Abang Sab lakukan. InsyaAllah saya tengok selama saya famous tu tidaklah kan. Saya sudah dikenali. Famous tu ada lagi yang famous. Jadi alhamdulillah ramailah kawan-kawan yang mengikut jejak apa yang Sab buat. Tapi yalah buat kemungkinan usaha usaha tu kurang. Betul. Jadi dia tengok tontonan kurang tu dia berhenti macam tu. Jadi saya pesan ingat kepada di luar sana siapa nak jadi ingin maju ke depan jangan putus asa. Ya. Usaha. Kena Itu konsisten aja. kan. Sebab bila nak hasilkan konten untuk tontonan ramai ni dia memang kena ada disiplin sikit lah kan supaya orang ada engagement ya. Yang tinggi, yang menanti-nanti kan video daripada Abang Sab. Okey, contoh sekarang hasilnya macam mana? Boleh dikongsikan tak? Macam dengan keadaan cuaca Hasil ke laut. Hasil ke laut macam mana? Adakah struggle juga, susah juga untuk hari-hari tertentu, musim-musim tertentu? Kalau hasil ke laut ini kita tengok musim lah. Kalau musim angin, macam ini sekarang musim angin hujan kan, memang terjejas lah. Nelayan-nelayan kita memang terjejas. Tapi kata orang, Allah Ta'ala tu maha kaya. Jadi setiap usaha yang kita ini, Allah Ta'ala buka rezeki kita. Sedikit sebanyak tu adalah, tapi terjejas. Terjejas kan? Jugalah. Dari segi apa? Sebab tak boleh turun ke? Tak boleh turun, kemudian kadang kita dah turun bila kita dah sampai ke laut. Jadi angin turun, ribut hujan kita balik. Kadang-kadang modal untuk beli minyak pun tak dapat tak balik. lepas. Macam tu. Itu belum lagi benda-benda maintenance selenggara yang lain yang lain. Tapi kadang-kadang pun rezeki laut ni seperti rezeki harimau kata orang kan. Bila ada. Bila ada tu. Lumayan banyak kata orang. Tapi bila tak adanya tu 2-3 Memang hari kadang minyak pun tak dapat nak beli. Yelah, betul. Laut macam itulah. Tapi rezeki tetap ada. Ya, rezeki tetap ada kan. Macam mana pun usahalah. Macam berbalik kepada bagaimana kita ni berusaha kan. Ya. Jadi macam sekarang ni anak-anak semua bagaimana? Adakah mereka sama-sama tinggal di rumah berdekatan juga dengan kawasan ni? Berdekatan. Anak yang sudah berumah tangga memang lain rumah lah. Anak yang belum berumah tangga ni Di bawah jagaan di bawah Abang Sab? jagaan saya. Berapa ramai yang di bawah jagaan masih lagi? Yang masih ada 4 orang lagi. Ada 4 orang lagi, masya-Allah. Tapi alhamdulillah lah kan sekarang ni keadaan bertambah baik insya-Allah. Okey, mungkin Abang Sab nak sampaikan kepada penonton-penonton di luar sana bagaimana dengan kehidupan yang sederhana tetapi mungkin boleh memberikan kebahagiaan yang perlu disyukuri. Apa yang paling penting sekarang ni kalau kita bersyukur dengan apa yang kita ada mungkin kan akan menjadikan kehidupan tu lebih bermakna. Mungkin Abang Sab nak kongsi dengan penonton di luar sana. Okey, kepada penonton di luar sana satu sana sini apa yang kita ada, apa yang kita punya tu selalu bersyukurlah pada Allah Taala. Selalulah bersifat ikhlas, jujur, yang penting itu dalam keluarga ni kita jujur dan ikhlas. Itu yang penting. Doa pada Allah, tanggungjawab amanat Allah yang dititip kepada kita jaga dengan baik, insya-Allah Allah buka rezeki kita. Amin, insya-Allah. Itu dia dari Sazali Adam Bahar ataupun lebih dikenali sebagai Abang Sab. Kita dah sampai di penghujung rancangan. Hari ini Sembang LZS cukup luar biasa sebab kita dapat bawakan satu suasana yang sedikit berbeza kepada penonton-penonton di luar sana. Jadi mungkin kita nak minta tolong Abang Sab untuk promosikan juga kita punya YouTube channel Lembaga Zakat Selangor untuk mengajak mereka yang mengikuti Abang Sab juga mengikuti kami di Lembaga Zakat Selangor. Silakan. Okey, sahabat-sahabat SAB yang berada di seluruh negara, di Brunei, Singapura, Malaysia,
Thailand, di mana pun berada, di sini ingin mengucapkan ribuan terima kasih supportnya. Jangan lupa subscribe, like and comment YouTube Lembaga Zakat Selangor. InsyaAllah mudah-mudahan semoga kita dimurahkan Allah rezeki. Amin, insyaAllah. Like, comment, subscribe tu tidak berbayar sahabat bantu like, comment and share, subscribe channel Zakat Selangor. Amin, insya-Allah. Itu dia kan, Lembaga Zakat Selangor juga nak anda semua mengambil iktibar, inspirasi daripada cerita Abang Sab ini. Insya-Allah kita akan bawakan pelbagai lagi perkongsian yang menarik. Ikuti kami di Sembang LZS dan juga jangan lupa untuk layari www.zakatselangor.com.my untuk anda ikuti perkembangan terkini berkaitan dengan informasi zakat. Kita jumpa lagi di episod akan datang Sembang LZS bersama dengan saya Anim Izzati. Assalamualaikum.